Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya akan berkongsi satu isu yang semakin kritikal di Malaysia iaitu tentang pencemaran air. Jadi isu air ini bukan saja memberi kesan kepada kesihatan kita tetapi juga mencerminkan nilai moral bagi kita sendiri. Hai, saya Stefanus Lahid, anak Peter Sanggit. Selain daripada manusia, kehidupan lain juga memerlukan air yang bersih untuk hidup. Air merupakan sumber kehidupan yang paling asas. Tapi apa yang terjadi ketika sumber ini terancam? Di Malaysia, hari ini krisis air bersih bukan lagi sekadar ancaman. Ia sudah menjadi realiti yang menyakitkan. Setiap hari, beribu keluarga terpaksa bergelut untuk mendapatkan setitis air bersih. Setiap minggu, berita tentang pencemaran sungai memenuhi media massa kita. Dan setiap tahun, masalah ini semakin memburuk. Tapi, siapa sebenarnya yang patut dipersalahkan? Industri, kerajaan, atau kita sendiri yang masih membuang sampah merata-rata? Dalam video ini, kita akan menyelami kesan sebenar krisis air terhadap kehidupan harian anda, dilema moral di sebalik konflik air bersih, analisis mendalam menggunakan prinsip etika deontologi dan etika alam sekitar, hubungan dengan matlamat pembangunan mampan SDG 13. Krisis air di Malaysia telah menimbulkan kesan buruk yang meluas kepada rakyat dan negara. Dari segi kesihatan, air tercemar menjadi punca pelbagai penyakit berbahaya seperti taun, hepatitis A dan keracunan logam yang mengancam nyawa. Dari segi ekonomi pula, sektor penting seperti pertanian, perindustrian dan pelacuran mengalami kerugian yang besar kerana bekalan air yang tercemar. Golongan miskin dan komuniti luar bandar paling terkesan kerana sering terpaksa bergelut untuk mendapatkan air bersih untuk kegunaan seharian. Hal ini menyebabkan ramai golongan miskin dan komuniti terpaksa meminta bantuan kepada kerajaan untuk mendapatkan tangki dan untuk membekalkan air yang bersih di setiap rumah mereka. Pencemaran sungai juga merosakkan ekosistem akuatik secara drastik, mengancam biodiversiti dan keseimbangan alam sekitar. Situasi ini memerlukan tindakan segera semua pihak demi menjamin bekalan air untuk masa kini dan masa depan. Selain itu, industri merupakan antara penyumbang utama pencemaran air. Banyak kilang melepaskan sisa buangan berbahaya seperti bahan kimia dan toksik ke dalam sungai tanpa rawatan sempurna. Pencemaran bahan kimia di Pasir Gudang. Sungai Kim Kim. Sungai Kim Kim di sini yang menjadi Oleh itu, industri perlu bertanggungjawab dan mematuhi undang-undang alam sekitar bagi melindungi sumber air kita. Selain itu, masyarakat awam juga menyumbang kepada pencemaran air melalui pembuangan sampah ke dalam longkang dan sungai, penggunaan bahan kimia secara berlebihan serta sikap tidak prihatin terhadap kebersihan alam sekitar. Tabiat ini menyebabkan saliran tersumbat dan air tercemar. Oleh itu, kesedaran dan tanggungjawab bersama amat penting untuk menjaga kebersihan sumber air. Terakhir, pertubuhan bukan kerajaan atau NGO juga memainkan peranan penting dalam menangani pencemaran air. Mereka menjalankan kempen kesedaran, program pembersihan sungai serta memberikan tekanan kepada pihak berkuasa dan industri untuk menjaga alam sekitar. Usaha NGO membantu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya memelihara sumber air untuk generasi akan datang. Sekian. Terusnya adalah dilema moral. Dalam isu ini wujud satu dilema moral iaitu di mana satu pihak iaitu pihak syarikat industri yang mahu menjimatkan kos dan meningkatkan keuntungan, tetapi di satu pihak lain masyarakat pula berhak untuk mendapatkan air bersih dalam kehidupan seharian. Apabila syarikat melepaskan bahan buangan ke dalam sungai, siapakah sebenarnya yang menanggung akibatnya? Inilah konflik nilai antara keuntungan ekonomi dan kesejahteraan awam. Yang seterusnya ialah teori falsafah iaitu berkaitan dengan deontologi dan etika alam sekitar. Jika kita lihat dari sudut falsafah deontologi, pencemaran air adalah salah kerana ia melanggar prinsip moral dan
Tidak kira apapun hasilnya, ia adalah tanggungjawab syarikat dan individu untuk tidak merosakkan alam walaupun demi keuntungan. Manakala dari segi perspektif etika alam sekitar, sungai dan air bukan sahaja alat untuk manusia. Alam ini ada nilainya sendiri dan mencemarkan air bermakna kita merosakkan ekosistem dan makhluk lain yang bergantung kepadanya. Berkaitan dengan SDG 13 iaitu perubahan iklim. Jadi isu ini juga berkait rapat dengan matlamat pembangunan mampan, khususnya SDG 13. Tindakan terhadap perubahan iklim. Pencemaran air menyumbang kepada ketidakseimbangan ekosistem, gangguan kitaran air dan kehilangan biodiversiti. Jika tidak dikawal, ini akan mempercepatkan krisis iklim yang melanda dunia. Secara peribadi, saya belajar bahawa menjaga air bukan sekadar tanggungjawab kerajaan ataupun pihak NGO. Ia menjadi tanggungjawab saya sendiri. Nilai tanggungjawab, kesedaran dan empati sangat penting dalam isu ini. Saya mula peka terhadap tabiat harian saya seperti tidak membuang sisa ke dalam longkang, menjimatkan penggunaan air dan mendidik orang sekeliling. Saya sedar bahawa sikap saya terhadap air ini menentukan masa depan generasi yang akan datang. Okey, baik. Bagi pandangan peribadi saya, isu semasa air memberi kesan besar kepada alam sekitar dan kehidupan harian. Daripada isu ini, saya mempelajari nilai keperhatian, tanggungjawab dan kesedaran sivik dalam menjaga kebersihan sumber air. Alright, itu saja daripada kami berdua. Sekian, terima kasih. Terima kasih, bye.